Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton Didik TV KPM sekalian. Teruja hari ini saya bersiaran secara langsung. Akhirnya kembali bagi tahun 2022. Hari ini telah menandakan ulang tahun pertama Didik TV KPM. Terima kasih para penonton semua, murid-murid, guru-guru dan seluruh rakyat Malaysia di atas sokongan yang berterusan. Teruskan menonton Didik TV KPM. Saya Nisake menemani anda dalam Sukses SPM 2021. Pecutan episod khusus untuk calon-calon SPM 2021. Hari ini kita akan membincangkan bahasa Melayu kertas 1. Jadi calon-calon semua ada banyak teknik, ada banyak petua dan tips yang ingin kami kongsikan buat anda menjawab peperiksaan kelak. Baiklah, jom kita nak berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita hari ini. Kita tonton profil beliau. Ayo kita persilakan Cikgu Asfariza dari SMK Kampung Soeharto, Selangor. Hai Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Warahmatullahi. Cikgu sihat, Cikgu? Alhamdulillah sihat. Nisa bagaimana? Saya sihat, ceria dan bertenaga. Saya harap murid-murid di rumah semua pun dah tak sabar untuk slot kita hari ini, Cikgu. Jadi kita nak fokuskan kepada murid-murid di rumah, khususnya calon-calon SPM 2021. Agak-agak adik saya tengok tak kat rumah tu? Calon SPM 2021. Murid-murid di rumah ni, saya nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada, menjaga penjarakan fizikal, pelitup muka dan gunakan pembasmi kuman. Baiklah Cikgu, kita pun tak nak buang masa. Saya nak persilakan Cikgu untuk teruskan berkongsi dengan murid-murid di rumah. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Syukur Alhamdulillah untuk slot pada hari ini ya, kita akan bersiaran untuk bahasa Melayu kertas 1 1103 Palang 1. Baik. Ya Nisa kertas pertama kebiasaannya. Baik, insya-Allah pada 2 hari bulan 3 ya, murid-murid sekalian calon SPM 2021 akan menghadapinya. Okey, sebelum tu Nisa, saya nak perkenalkan dulu apa yang ada dalam kertas 1 bahasa Melayu. Baik, ini dia. Format instrumen peperiksaan SPM mulai 2021 bagi mata pelajaran bahasa Melayu, kodnya berulang kali disebut 1103. Baik, untuk kertas 1 ya, murid-murid sekalian, kodnya ialah 1103 Palang 1. Ni bezanya ya. Tu dia. Ya, 1. Maknanya anak-anak akan menjawab soalan ujian bertulis. Markah yang diperuntukkan ialah 100 markah. Satu jumlah markah yang sangat besar untuk mereka skor dalam SPM kelak. Baik, seterusnya, usai sahaja menjawab kertas 1, mereka akan menjawab kertas 2 pula ya, berdasarkan jadual yang dirancang oleh pihak kementerian. Baik, untuk kertas 2 ni, murid-murid sekalian, kita masih lagi menjawab tentang ujian bertulis. Cumanya markahnya tetap sama. 100 markah juga. Ya, maknanya untuk ujian bertulis yang akan berlangsung pada 2 hari bulan 3 nanti, jumlah markahnya ialah 300. Baik, seterusnya kita ada kertas 3. Okey, kodnya 1103 Palang 3. Yang ini telah berlangsung. Maknanya anak-anak 70 markah sudah dilaksanakan Nisa. Ya, pada awal Februari yang lalu. Dan ini yang akan datang pada minggu hadapan. Iaitu pada tarikh 21 hari bulan. Ya, kertas 4 pula ni. 1103 Palang 4. Iaitu ujian mendengar. Markahnya 30 sahaja. Jadi jumlah keseluruhan ialah 300. Murid kena ambil keempat-empat kertas ini. Baru mereka layak duduk dan mendapat sijil dalam SPM. Nisa, satu pembaharuan lah ya yang dibuat oleh
pihak KPM. Baik, seterusnya kita lihat ini pula ya. Ini ialah perkara yang perlu anak-anak ataupun murid-murid sekalian beri perhatian. Ketika menjawab ujian bertulis, pastikan item yang ada ialah subjektif respon terhad. Maknanya anak-anak akan menjawab soalan karangan bahagian A. Ya, yang ni Okey, seterusnya akan jawab bahagian B pula, iaitu subjektif respon terbuka. Seperti yang saya sebut tadi, jumlah markahnya ialah 100. Jadi hanya 2 soalan sahaja yang perlu dijawab. Respon terhad wajib jawab. Respon terbuka pilihan. Kalau saya suka nyanyilah apa ni Nisa? Ya. Pilih-pilih lagi, pilih-pilih lagi. Jangan susah nyanyi, cikgu. Kena pilih yang tepat ya. Masa kena patuh. Iaitu selama 2 jam. Baik. 4 konstruk kemahiran menulis ini anak-anak perlu peganglah. Yang pertama, menganalisis. Yang kedua, menilai. Yang ketiga, mengaplikasi. Dan akhir sekali, mencipta. Yang ni saya akan ceritakan dengan lebih mendalam, Nisa ya. Baik, seterusnya. Ini dia. Yang anak-anak dan murid SPM tahun 2021 perlu kuasai. Maksudnya, kesemua tema yang ada dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran serta buku teks mereka kena kuasai. Tema-tema tersebut ialah kesihatan dan kebersihan. Agak mudahlah. Ya. Keselamatan, perpaduan, kebudayaan, kesenian dan estetika, jati diri patriotisme dan kewarganegaraan, sains, teknologi dan inovasi. Ada juga tema alam sekitar dan juga teknologi hijau. Pertanian, penternakan dan perikanan. Maknanya tajuk-tajuk yang ada ni Nisa, ada di sekitar kita. Ya, betul. Maknanya tak adalah susah sebenarnya. Apa yang perlu murid-murid laksanakan ialah kuasai serta ambil maklum dengan apa? Membaca. Sebab membaca jambatan ilmu. Baik, kita teruskan tema yang berikutnya. Ini lagilah ya. Setiap hari kita laksanakan ekonomi, keusahawanan dan pengurusan keuangan. Setiap hari kita berbelanja. Betul. Ya, setiap hari kita belanja. Cuma bagaimana kita nak mengaplikasikan dalam penulisan karangan. Seterusnya, pelancongan. Dah lama dah ni tak melancong. Tapi setelah dibuka sempadan negeri, aktiviti pelancongan semakin rancak. Jadi anak-anak kena ambil tahu ya tentang tajuk-tajuk ini. Seterusnya, sejarah dan warisan. Sukan dan rekreasi. Sukan dan rekreasi ini pun perkara yang banyak berlaku dalam kehidupan kita. Seterusnya, perindustrian, salah satu sumber pendapatan negara kita. Pendidikan, dah tentu dekat. Kan sekarang ni pun kita pun dalam saluran TV pendidikan. Baik, seterusnya bahasa dan kesusasteraan. Maknanya tajuk yang berkaitan dengan salah satunya subjek bahasa Melayu dan juga warisan kita tentang sastra. Seterusnya, kerjaya. Ya, tema yang berikutnya, kerjaya. Ini adalah untuk masa hadapan sebenarnya. Kebolehpasaran dan kebolehgajian. Akhir sekali, belum akhir sekali. Yang ke-17, integriti. Dan akhir sekali ialah pentadbiran dan politik. Nampaknya murid-murid di rumah, saya harapkan anda semua faham tentang format instrumen kertas satu. Kita akan teruskan dengan topik seterusnya selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar kembali ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebab cikgu akan ikuti dengan murid-murid. Anak-anak murid-murid. Yang kedua ni, kita nak pergi kepada karangan respons terhad. Baik. Okey.
apa, tak apa. Bagus, bagus. Sebab untuk IG story, IG Reels. Berapa minit? Alright. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton. Sukses SPM 2021 pecutan buat calon-calon SPM 2021. Jom kita nak teruskan dengan topik yang seterusnya bersama dengan Cikgu Asfariza dari SMK Kampung Soeharto. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Kembali semula ke segmen kedua kita. Ya. Baik, fokus kita pada hari ini ialah mengenai karangan respon terhad, iaitu karangan bahagian A. Yang saya sebut tadi itulah ada dua bahagian, iaitu karangan respon terhad dan juga karangan respon terbuka. Baik, seterusnya kita lihat ya Nisa, apa sebenarnya yang ada dalam karangan bahagian A ini. Yang pertama, murid-murid sekalian kena faham, dalam karangan bahagian A, kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan tu perlu ada. Ya, kombinasi tu maksudnya lebih daripada satu. Bahan tu takkan hadir secara tunggal. Ya Nisa, maknanya lebih daripada satu, dua ataupun tiga. Empat tu agak banyak lah. Baik, dari segi masa yang dicadangkan ialah 30 minit. 30 minit ini bersamaan dengan 30 markah. Maknanya murid-murid kena bijak merancang dari segi masa. Baik, dalam bahagian ini hanya satu soalan sahaja yang dikemukakan. Maknanya suka tak suka ya Nisa, murid-murid calon SPM 2021 kena cuba jawab. Ya, kena cuba jawab ya. Tengok kat sini, ada perkataan wajib ya. Dan seterusnya, soalan yang dikemukakan pula adalah berdasarkan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan selari dengan tuntutan di SKP seperti yang saya mulakan tadi dalam slot ya. Okey, paling sikit dah sebut dua bahan. Okey, dan bahagian ni ya Nisa, akan ada juga soalan berformat. Maknanya bukan karangan fakta semata-mata. Mungkin ada surat kiriman rasmi, mungkin ada email ya, salah satu format baharu, mungkin ada resume dan sebagainya. Bergantung kepada item yang akan dikemukakan. Jadi calon kena kuasailah format yang ada. Dalam apa? Dalam buku teks. Itu rujukan bahan sokongan utama kita. Dan ini anak-anak kena akur. 150 patah perkataan hingga 200. Cantik, cecah 150 lah. Ya. Dan cantik lagi, lebih cantik lagi, tidak lebih daripada 200 patah perkataan. Maknanya kena akur arahan. Baik, seterusnya. Kita tengok apa 4 langkah ya, 4 langkah cemerlang dalam penulisan karangan. Ramai calon SPM sering mengabaikan 4 langkah ini. Sedangkan 4 langkah ataupun 4 konstruk ini tertera dalam objektif mata pelajaran dan juga objektif pentaksiran. Jadinya, murid-murid perlu laksanakan yang pertama langkah menganalisis. Menilai ya, yang saya sebut tadi tu. Mengaplikasi, mencipta. Baru ni. Dapat ni lampu ni bisa ya. Barulah kita punya pemikiran tu terbuka untuk menjawab soalan. Baik, seterusnya. Ini kita mulakan dengan langkah 1. Apa dia langkah 1 ni? Menganalisis. Baik, kita lihat soalan yang dikemukakan.
Nampak tertera kat atas tu bahagian A. Calon-calon sekalian, nanti bila nak jawab soalan, tulis bahagian A, ya. Masa dicadangkan ada, markah dicadangkan, okey. Dan kita baca maklumat yang bertulis ini. Kalau dilihat di sini, industri ikan hiasan di Malaysia. Huraikan pendapat anda tentang apa? Masih lagi industri ikan hiasan di Malaysia. Dan murid perlu akur pada perkara-perkara ini. Okey, seterusnya kita lihat bahan yang kedua. Tadi bahan yang pertama Nisa. Baik. Ini bahan yang kedua pula. Bahan kedua ni merupakan rencana. Okey, rencana. Jadi murid kena baca. Sebaik-baiknya buat bacaan secara scanning. Dari atas ke bawah. Secara mengimbas, cikgu, ya? Ya, kita imbas. Ya, kita imbas bacaan petikan ini supaya kita dapat mengecam dan mengenal pasti maklumat yang dibaca. Seterusnya, ini dia. Maknanya kita ada 3 bahan hari ini, Nisa. Wow. Ada 3 bahan. Calon kena analisis ketiga-tiga bahan tersebut. Baik, kita teruskan dengan langkah yang berikutnya. Okey. Yang ni pesanan lah ya sebelum beralih ke langkah yang berikutnya. Kepada calon SPM 2021, ingat ya, semua bahan perlu dibaca. Baca yang bagaimana? Dengan teliti. Saya suka sangat dengan teknik bacaan, dengan membulatkan, menggariskan, letak tanda astrik dan sebagainya. Sebab tu adalah teknik bacaan chat. Kemudian, murid kena buat apa? Kena kenal pasti fokus soalan. Maknanya, daripada bahan 1, bahan 2 dan juga bahan 3 tadi tu, mereka perlu kenal pasti fokus. Bagaimana caranya? Melalui kata kunci. Saya rasa dari dulu lagi zaman saya dulu pun cikgu ajar mesti berdasarkan kata kunci. Baik. Semua bahan perlu digunakan. Tadi dah nyanyi, tak boleh pilih-pilih ya. Dan akhir sekali kita kena analisis lah ya. Baik, seterusnya. Ni teknik bacaan yang saya sebut tadi tu Nisa. Tetapi kita hanya laksanakan 3 ini sahaja. Dalam menganalisis bahan. Kalau kita buat kemahiran membaca, baru kita buat langkah T dan juga T. Setakat ni untuk memudahkan calon mengecam fokus berdasarkan kata kunci. Baik, seterusnya. Ini dia yang diperkenalkan. Di kanan saya ada Nisa, di kiri saya pun ada Nisa. Juga. Bukan ada Nisa, ada roda ya. Di sini roda fokus. Roda fokus ni kita letakkan beberapa kata kunci ya untuk menganalisis soalan dalam arahan yang diberi itu. Di sebelah sini pula merupakan ni dia namanya Lollipop Pukelang CJ. Okey, di sini calon akan kenal pasti fokus berdasarkan punca. Okey, kesan ataupun kekangan. Okey, langkah iaitu iaitu langkah. C ada 2. Kalau dalam matematik C kuasa 2 lah. Ya, ciri ataupun contoh. Dan J itu ialah jasa. Samalah, ini asal ya, yang ni inovasi daripada Cikgu Lindano. Baik, seterusnya kita lihat. Bila kita dah buat analisis kata kunci, perkara ini juga kita perlu faham. Maknanya ada langkah demi langkah ya yang kita perlu buat Nisa. Ya. Ini ialah analisis siapa? Sangat dekat dengan calon SPM 2021. Kerana teknik dikemasan MM ini diperkenalkan oleh mantan guru cemerlang bahasa Melayu. Beliau dah bersara. Tapi masih relevan sehingga ke hari ini. Maknanya kita ada D itu ialah diri, keluarga, masyarakat, sekolah, negara ataupun kerajaan dan akhir sekali ialah media massa. Saya anggap anak-anak ataupun murid calon SPM 2021 sudah mahir tentang ini sebab kita dalam segmen pecutan. Ya, seterusnya. Berbalik kepada soalan tadilah. Ya, kalau dilihat saya dah mula mengenal pasti ataupun menganalisis apa kata kunci dan fokus bahan. Ya, yang warna hijau ni ialah tema sebenarnya. Tema ataupun tajuk. Yang dalam bahan ini ada ikan kaloi, ada ikan gupi, ikan emas dan juga ikan angel. Maknanya ni ialah contoh.
Contoh apa? Contoh ikan hiasan. hiasan Nisa. Senang saja nak analisis kan. Maksudnya Nisa, kalau Nisa lihat, Nisa sendiri boleh faham. Ya, betul, cikgu. Kan, senang, semudah itu sahaja. Seterusnya, kita tengok bahan yang kedua pula. Saya suka anak-anak kenal pasti ataupun murid sekalian kenal pasti perkataan-perkataan yang boleh murid-murid sekalian cam. Kalau misalnya perkataan menjana, kata kerja menjana ni kan, lebih membawa kepada fokus apa? Menjana ni kan memberi kebaikan. Ya, betul. Agak-agaknya kalau memberi kebaikan, kita tengok dekat roda ni manalah agaknya kan? Kesan. Di situ ada kebaikan, faedah, kelebihan. Jadi dekat sini dah nampak dah fokus ke atas tu, iaitu kebaikan, sinonimnya manfaat ataupun kepentingan. Kenapa kita perlu pelbagaikan kata kunci? Sebabnya kita nak pemerengganan karangan kita tu kosa katanya luas. Jadi di sini fokus yang nampak, ni dia lah yang kita dapat kenal pasti, yang warna merah ni Nisa. Agak banyaklah ya. Baik, seterusnya bahan 3. Ya, kita kena bergerak pantas sikit. Seterusnya ialah bahan 3. Di sini, kalau tadi saya guna kata kerja, sini pun sama. Bila meningkatkan, bermakna memberi kebaikan. Kan? Memajukan. Kan? Menetapkan. Jadi semua ini sangat membantu untuk kita faham. Faham apa? Faham fokus yang kita lihat dalam bahan. Dan ini merupakan kata kunci. Untuk membantunya. Jadi di sini kita dapat kenal pasti fokusnya ialah langkah. Inilah lang. Pukul lang si J. Okey, seterusnya kita teruskan. Masih lagi tentang analisis soalan. Saya sebenarnya murid-murid sekalian tak perlulah ikut apa yang saya tunjuk pada hari ini. Pegagangnya ialah guru di sekolah. Ini hanyalah panduan. Dan ini nama sahaja yang berbeza Nisa, tapi hasratnya sama. Betul. Ya? Yang pertama kita masukkan tema. Tugasan bahan 1 kita pindahkan contoh ikan hiasan. Bahan 2 kebaikan industri ikan hiasan. Jangan lupa tajuk ataupun tema tadi tu. Bahan 3 langkah memajukan ikan hiasan. Kenapa saya letakkan tema pada hujung ini? Supaya calon tidak keliru. Sebabnya kita nak menjawab kehendak soalan. Kena dengan tema ya. Dan golongan sasaran di sini, jika nak nampakkan karangan kita tu jelas dan matang, kita letaklah pihak yang bertanggungjawab. Kalau di sini kita lihat pengusaha ikan lah. Takkan kita nak letak pengusaha keropok kan? Betul. Tak sesuai, tak tepat. Jadi kita letak pada golongan sasaran yang betul, tepat dan kena dengan situasi. Begitu juga dengan Jabatan Perikanan Malaysia. Baik, ini langkah 2, menilai ya. Okey, kita nilai balik. Okey, berdasarkan bahan ini, apa sebenarnya yang kita nak fokus? Tadi Nisa saya dah sebut apa? Tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Maksudnya ketiga-tiga ni kita boleh ambil. Tetapi maklumat dalam bahan kita boleh pilih. Itu sebenarnya yang murid-murid kena buat. Rata-rata murid keliru apa tahu? Menilai ni. Mereka tidak laksanakan proses menilai. Jadi dia hanya memindahkan maklumat, tak mengolah. Itu antara kesilapan yang sering dilakukan oleh calon. Baik, ini dia langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga kita kena mengaplikasikan langkah menganalisis dan juga langkah menilai tadi tu. Dah sebut bahan semua kena guna. Sekarang ni bila nak menulis Nisa mesti ada ini PIP. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Barulah pemerengganan karangan kita cantik. Dan di sini ketika mengaplikasikan, pastikan huraian isi jelas. Okey, huraian isi yang jelas dan kena akur dengan patah perkataan. Dan akhirnya kita dah sampai ke langkah keempat, iaitu mencipta. Jadi di sini Nisa, inilah perenggan pendahuluan yang dicadangkan. Saya tak tunjukkan teknik bagaimana nak bina ayat demi ayat, tetapi saya beri perkara asas. Kebiasaannya untuk pendahuluan kita sebut tentang tema ataupun tajuk secara umum, ringkas. Ya. Kemudian kita kaitkan dengan isu ataupun masalah yang berlaku mengenai tajuk ataupun tema dan berilah huraian, kemudian masuklah ayat kehendak, iaitu ayat soalan lah. Okey, yang berikutnya, ini isi bahan 2, cadangan sahaja ya. Okey, apa yang saya pilih?
industri ini dapat membuka peluang pekerjaan kepada individu. Maknanya bahan 2. Bahan 2. Okey, seterusnya. Ini bahan 3. Ya, bahan 3 saya ambil langkahnya apa? Pihak kerajaan. Ni saya ingat tadi kan analisis siapa? Kita ada pihak kerajaan. Betul. Saya letak siapa? Jabatan Perikanan Malaysia. Dan ini adalah ayat kesimpulan lah. Kita ada 4 ayat. Biasa ya standard ini. Ini dia contoh pemerengganannya. Dan ini dia contoh karangan lengkap. Ada perenggan pendahuluan, ada perenggan isi. Okey. Yang berikutnya perenggan ketiga ialah langkah dan perenggan yang keempat adalah kesimpulan. Semudah itu sahaja, Nisa. Baiklah, saya harap murid-murid yang sedang menonton kita sekarang, Cikgu Asfariza, mendapat segala teknik asas yang telah dikongsikan dan aplikasikan dengan cara anda. Pastikan semuanya anda fahami dan anda dapat aplikasi 4 kemahiran menulis. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Ria ni ada IP sendiri ke tak? Tak tahu. Okey. Tapi okey dari segi masa Okey. Hilang. Oh, cikgu pun kena juga ke? Kenapa tu? Bisa. Terlupa situ Situ Yang ni cikgu Kan? Okey. Calon. Bayangkan dia orang adalah kamera itu. Lepas ni kita nak masuk dekat tema-tema cikgu kan? Karangan respon terbuka, Ma. Ini yang nombor 3 dia punya. Nombor host punya, nombor 4 cikgu punya. Stand by. Buat bau lepas ni. Didik TV KPM. Masih menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya Nisa dan Cikgu Asfariza. Jom kita nak bincangkan pula karangan respons terbuka. Silakan Cikgu. Terima kasih sekali lagi, Nisa. Baik, kita teruskan dengan penerangan segmen yang berikutnya, iaitu karangan respon terbuka, iaitu B. Tadi saya dah nyanyi kan, murid-murid sekalian, kena pilih. Tapi kena pilih yang tepat. Betul dan tahu dari segi pengetahuan tentang tajuk tersebut. Baik, ini dia perkara-perkara penting yang perlu murid-murid fahami sebelum menulis pemerengganan karangan. Baik, saya perkenalkan satu akronim lah. Ya, 4 langkah cemerlang, Jemalangka. Apa itu Jemalangka? Okey, Jemalangka ni adalah akronim daripada perkataan jelas. Maknanya murid-murid ketika menulis pemerengganan isi, pastikan ya isi yang kita kemukakan itu adalah isi yang jelas. Ya, disertai dengan matang. Maknanya tepat mengikut kehendak soalan, Nisa. Ya, seterusnya bila kita dapat kemukakan jelas dan matang, maka karangan murid-murid sekalian dalam lingkungan ataupun dalam kriteria penskoran cemerlang. Dan kesan ini kepada siapa? Kepada pembaca ataupun pemeriksa, Nisa. Itu sebenarnya yang murid-murid kena tekankan. Baik, seterusnya kita lihat apa yang ada dalam bahagian B, respon karangan
karangan respon terbuka ini. Markahnya cukup besar. 70 markah. Ya. Kadang ada anak murid saya tanya, cikgu nak jawab bahagian A dulu ataupun nak jawab bahagian B dahulu? Saya secara peribadi ikut kemampuan murid-murid sekalian. Jika rasa bahagian A tu berat prosesnya ya Nisa, kalau kita tengok tadi Betul. ada analisis, ada menilai, ada mengaplikasi dan akhir sekali ialah mencipta. Di bahagian ini nampak lebih mudah, silakan. Tak ada masalah. Urutan tu tidak menjadi soal ya. Apa yang perlu dibuat jika tadi murid-murid dah peruntukkan 30 minit, makna masa yang tinggal hanyalah 1 jam 30 minit. Kenapa cikgu cadangkan 1 jam 15 minit ni? Sebenarnya Nisa, ada calon. Bahagian A ni dia hanya mampu menulis dalam masa yang agak panjang, 45 minit. Itu maksimum. Ya, sebabnya kita tak nak murid gagal dapat markah 70. Baik, dalam bahagian ini ada 4 soalan. Ya, bila 4 soalan, proses ataupun konstruk 4 perkara tadi kena buat. Kena buat. Maknanya kita kena analisis keempat-empat soalan ini ya. Okey, pilih berapa? Pilih 1 sahaja. Kan? Saya suka analogikan ni bahagian ni. Lelaki boleh kahwin 4, tapi agama sarankan 1 sahaja lebih baik kan. Jadi mudah nak ingat. Begitu juga dengan karangan format. Karangan format pun kita kena ambil tahu. Mungkin ada temu ramah, ada wawancara, ada ceramah ya, ada apa lagi? Laporan ya dan sebagainya. Jadi anak-anak murid-murid sekalian kena kuasai. Dan seterusnya ada berdasarkan domain. Tapi domain ini tidak dikemukakan. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjutlah. Seterusnya, ini yang kena akur juga ni. Nak dapat karangan cemerlang, sebab kita jemerlang ke tadi tu kan Nisa kan, kena cecah 350. Ya? Dan cemerlang yang berikutnya, kena akur dengan 500 patah perkataan ini. Kena akur. Ya, tak boleh lebih. Kalau lebih nanti dibimbangi. Ya, pembaca ataupun pemeriksa tak teruskan pembacaan. Rugilah. Ya. Baik, seterusnya langkah 1. Sama je Nisa sebenarnya dengan bahagian A tadi. Kita teruskan dengan menganalisis. Baik, apa yang perlu dibuat? Ini bentuk soalannya, tapi saya kemukakan domain. Domain ini ialah domain peribadi. Mudah sahaja nak cam apa itu domain peribadi. Sekitar tentang diri murid-murid. Dan persekitaran kita. Tak susahlah. Maksudnya kebiasaannya lah berdasarkan pemerhatian saya sebagai guru, calon suka jawab domain peribadi. Sebab dekat dengan mereka. Baik, tema yang saya pilih ialah sukan dan rekreasi. Kenapa soalan 2? Sebabnya soalan 1 tu domain yang lain. Jadi saya petik sahaja. Baik, murid-murid bila nak buat menganalisis soalan, kena baca. Sekali lagi Nisa, kena baca. Begitu juga anak-anak dan murid-murid di rumah. Ya, kena baca soalan dengan teliti. Dan ini bukannya soalan, ini ialah stimulus. Ya, stimulus yang dikemukakan dengan tujuan untuk membantu calon faham apa yang dikehendaki. Okey, setiap manusia mempunyai hobi. Betul. Saya ada hobi. Nisa ada hobi. Okey, seterusnya memenuhi minat dan mendapat keseronokan. Memang itu tujuan kita. Itu dah bagi idea dah tu. Kalau saya jadi calon, saya dah nampak dah. Wah, ini adalah mengenai hobi. Okey, seterusnya kita hurai lagi ya. Maklumat yang diberi di sini, ada hobi percuma, ada hobi yang memerlukan perbelanjaan. Kalau yang percuma biasanya kita tak perlu mengeluarkan kos kan. Kalau perbelanjaan, kalau suka ke gym kena bayarlah. Betul. Melainkan gym disediakan oleh pihak ataupun kawasan perumahan. Seterusnya, diberikan pula ya, aktiviti riadah ini mendatangkan kesan. Bolehlah nak bulat sambil-sambil. Apa kata-kata kunci yang kita dapat temui dalam stimulus berdasarkan ini tadi. Ni ada kesinambungan sebenarnya murid-murid sekalian. Ya, pukelang si J. Okey. Mendalam ya, kesan yang mendalam kerana hobi memastikan masa seseorang itu digunakan sebaiknya.
Kalau di sini kita dah nampak fokusnya tau. Fokusnya apa? Kalau tengok kat sini dah ada dalam soalan. Walaupun tak baca lagi. Sebabnya manfaat sama. Cuba tengok kat sini. Kan? Kesan, kebaikan, faedah, kelebihan. Kesan positif, kepentingan, manfaat. Jadi murid-murid sekalian, biasa-biasakan diri untuk faham ya tentang roda fokus dan juga lollipop puka langsi J ni. Okey, seterusnya kita tengok apa yang ada lagi. Ini ialah stem. Ya, ini ialah stem. Okey, maknanya dipermudahkan daripada stimulus. Sebagai respon, maknanya murid kena beri respon lah terhadap stimulus yang diberikan ini. Apa dia? Kena beritahu setiap individu, maknanya kita lah. Kan golongan sasaran siapa tadi tu? Ya. Kan yang saya tunjukkan tadi tu. Mempunyai hobi dan bermanfaat. Sekali lagi, kita boleh circle sebab teknik bacaan chat kan, bulat. Manfaat jika dilakukan secara betul dan berterusan. Ya, ada orang dia buat ada hobi tapi tak konsisten, tak berterusan. Jadi tak adalah manfaatnya. Dan seterusnya ini ialah kehendak soalan lah. Jelaskan jenis hobi dan manfaatnya kepada diri sendiri. Kena dengan domain peribadilah. Baik, seterusnya roda fokus dan juga lollipop puka langsi J. Okey, ada dua kiri kanan saya. Kedua-dua ni inovasi yang sangat baiklah, memudahkan anak-anak dan juga murid-murid sekalian untuk faham. Ini pun saya tunjukkan sepintas lalu sahaja sebab saya nak tunjukkan pemerengganan jelas dan matang. Baik. Ini dia. Kita macam biasa, kita akan laksanakan analisis soalan. Seperti yang saya sebut tadi, saya gunakan analisis berdasarkan TTG, iaitu tema, tugasan dan juga golongan sasaran yang merujuk kepada siapa. Dan ini hasilnya, iaitu tema ataupun tajuk kita ialah hobi, tugasannya ialah jenis hobi, ingat ya, kena sebut jenis hobi, dan manfaatnya. Manfaat itu saya letakkan perkataan sinonim yang ada dalam lollipop puka langsi J. Okey. Kenapa? Seperti yang saya sebut tadi, supaya kosa kata kita luas. Mungkin perenggan 1 kita guna manfaat. Perenggan 2 kita guna kebaikan. Perenggan 3 kita guna faedah. Jadi dekat situ kita menawan hati pembaca ataupun pemeriksa. Dan golongan sasaran, cuba lihat. Saya letak beberapa nama untuk dicadangkan. Saya, remaja, ya, remaja merujuk kepada anda, ya. Setiap individu. Maknanya umumlah. Seterusnya, kita lihat yang berikutnya, langkah 2 menilai. Ini dia, menilai tapi saya buat kerangka karangan yang mudah sahaja. Sebab nak memberi gambaran kepada calon supaya laksanakan langkah ini. Ya. Baik, seterusnya untuk langkah 3 dan langkah 4 iaitu mengaplikasi dan juga mencipta. Sekarang ni kita nak aplikasikan semua yang kita pelajari tadi. Baik, di sini saya tunjukkan contoh perenggan pendahuluan berdasarkan nama saya. Ini adalah inovasi di kelas saya. Tak semestinya ikut ya, tetapi murid-murid saya nak cadangkan perkara-perkara ini yang di sebelah kanan ni, kita tentang isu ya, berilah sedikit tentang fakta ataupun tema yang kita bincangkan. Kemudian kita beri huraian dengan rancakkan perbincangan mengenai tajuk dan juga tema ya. Kemudian kita kemukakan isu semasa. Apa yang berlaku dalam Malaysia ni berkaitan dengan hobi. Dan kemudian barulah kita kaitkan dengan kehendak soalan. Itu yang paling pentinglah. Baik, ini contohnya. Ya, kalau dilihat, ini adalah pemerengganan sekitar 100 patah perkataan yang terangkum berdasarkan ayat ataupun teknik Aspariza tadi itulah. Baik. Ya, jadi nanti bila murid-murid lihat berkali-kali, sebab kita ada siaran melalui YouTube selepas ini kan, boleh rujuk dan bolehlah SS lalunya anak murid saya selalu sebutkan, screenshot ataupun print screen dengan izin tangkap layar kan. Ya, tangkap layar dalam bahasa Melayunya. Baik, kita teruskan. Okey, untuk perenggan isi. Ya, perenggan isi pastikan ada 5 ayat ini. Yang pertama ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan juga ayat kesan serta ayat penegasan. Maknanya kelima-lima ayat ini penting dalam penulisan pemerengganan isi.
Cuma bezanya Nisa Ya. dan murid-murid sekalian, dalam bahagian A 4 ayat sahaja. Dalam bahagian B 5 ayat. 5 Itu ayat. bezanya. Sama ada ambil ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan atau kita ambil ayat penegasan. Tetapi bahagian B ke-5 ayat perlu ada. Baru matang. Seterusnya. Ini dia. Ini antara contoh lah ya. Murid-murid sekalian, contoh penulisan ada 5 ayat. Tetapi tak nampak jelas. Tak nampak matang. Saya baca sikit ya. Hobi yang bermanfaat ialah mengarang. Betul lah. Dia dah nyatakan ayat topiknya. Kemudian dia bagi huraian. Hobi ni bukanlah mudah kerana memerlukan pengetahuan tentang penulisan. Memang betul. Murid yang tak ada ilmu pengetahuan tak boleh menulis ataupun mengarang. Seterusnya, contoh apa? Dia kena kuasai pelbagai aspek penulisan. Apa akibat ataupun impaknya? Okey, mereka dapat menambah ilmu pengetahuan. Jadi dia buatlah ayat penegasan. Cukup 5 ayat. Tetapi jemalangkanya tu tak nampak. Tak nampak ya. Jadi kita lihat perenggan ini. Hobi yang bermanfaat ialah mengarang. Sama, ayat topik. Huraian. Memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu penulisan. Sama. Tetapi contoh saya tambahkan. Cuba murid-murid sekalian lihat. Yang warna kuning ni. Mereka perlu mempelajari aspek penulisan ketika menghasilkan. Kita beri contoh yang jelas. Apa dia? Cerpen, drama, lagi apa lagi? Puisi. Novel, puisi, rencana dan juga esei. Esei. Bila pemeriksa ataupun pembaca-baca, wow sangat. Tertarik dan menarik. Okey. Kita beri ayat implikasi yang keempat. Apa dia? Cuba lihat perkataan yang kuning ni. Ya, kuning tak berapa kuning lah ya. Okey. Apa dia? Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Kalau tadi sampai sini saja. Nak nampakkan jelas dengan matang, apa dia? Ketika menyertai pelbagai pertandingan. Peringkat apa? Sebut sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Malah sehingga peringkat antarabangsa. Jadi kita boleh kukuhkan ayat kesan tu dengan pencapaian markah dalam pentaksiran aktiviti co-curriculum, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Okey, seterusnya kita buatlah ayat penegasan. Okey, ini dia yang berikutnya perenggan penutupan. Saya gunakan teknik kecumgah. Ya, ayat kesimpulan, ayat cadangan, ungkapan menarik, golongan sasaran dan juga ayat harapan. Okey, ini pemerengganannya. Ini dia, sepanjang ini sahaja. Ya, jadi itulah sebenarnya Nisa ya. Untuk dapat jemalangka tu ialah kita kena beri isi yang jelas, matang dan memberi kesan kepada pemeriksa ataupun pembaca. Begitu juga dengan anak-anak ataupun murid-murid di rumah. Baiklah, murid-murid di rumah selain daripada menguasai segala teknik yang telah dikongsikan, tips dan sebagainya, saya yakin sangat penting untuk kita sama-sama peka dengan isu-isu semasa bagi membantu anda memantapkan lagi penulisan. Kita akan berhenti seketika, kita akan bincangkan topik seterusnya di segmen selepas ini. Jangan ke mana-mana, jumpa di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Jadi kain lain boleh tutup terus. Kan dia tak nampaklah roda-roda. Bercara cikgu-cikgu kabur basuh bunga. Kan? 7 minit. Last kali ni. Maknanya 6 minit tu kena stop kan? Baik. Termasuk kata-kata akhir ke? Ke Nisa minta ada kata-kata akhir tu? Ya? Cikgu sekalian je lah kot. Sekali. Habis penerangan terus dibagi pesanan. Baik. Yang ketiga ni kita nak ni kan mengikut domain. Ui, macam kita pula nak buat SPM ni. Kadang-kadang orang yang dengar lagi faham daripada pengajar dan murid dalam kelas. Tak sebab bila macam kita pun macam fokus kan tengok kan. Saya tak boleh kalau saya kat sekolah pun tangan ni kena. Ya, murid sekarang tak buat itu.
faham. Sekarang kod ni ke? Screenshot. Tangkap layar, tangkap layar. Standby 30 second. Kamu dah nak habis dah. 7 minit je lagi cikgu. 7 minit. 7 minit 30 saat. Okey lah 30 saat untuk saya. 6. Bracket in. Didik TV KPM. Kembali menonton sukses SPM 2021 pecutan. Jom kita nak bincangkan soalan contoh mengikut domain. Silakan Cikgu Asfariza. Terima kasih sekali lagi Nisa. Kita teruskan dengan segmen soalan contoh mengikut domain. Seperti yang saya sebutkan pada sesi awal tadi. Baik, sebelum itu saya nak perkenalkan dahulu apa itu domain dalam soalan karangan bahagian B, iaitu respon terbuka. Ada 4 domain. Yang saya sebut tadi, yang pertama ialah peribadi. Peribadi ni maksudnya yang melibatkan diri sendiri berinteraksi dengan keluarga, kawan-kawan, jiran dan masyarakat sekeliling. Maknanya untuk domain peribadi ni agak mudah. Dan ke-18 18 tema yang ada tu semua boleh dikaitkan dengan domain peribadi. Jadi murid kena kuasailah domain dan juga tema di SKP. Seterusnya awam. Domain awam ni apa pula? Kita kena berurusan dengan perkhidmatan. Misalnya, saya nak berurusan dengan satu badan awam. Misalnya, Jabatan Perikanan Malaysia. Jadi, bagaimana saya nak perlu berurusan dengan mereka? Itu yang kita kena tahulah Seterusnya, badan pentadbiran. Aktiviti sosial. Ini melibatkan NGO, iaitu badan bukan kerajaan dan juga badan kerajaan. Dan juga apa? Budaya dalam masyarakat. Yang ni mungkin skop daripada tema tu agak sempit ataupun terhadlah Nisa dan juga murid-murid sekalian. Tetapi ini adalah antara tajuk pada saya lah, agak mencabar lah untuk pengetahuan murid. Seterusnya pendidikan. Maafkan saya, pendidikan ni lagilah dekat di hati. Setiap hari siapa yang memakai baju sekolah, uniform sekolah seawal darjah 1 sampai tingkatan 5, domain ini sangat mudah. Berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran khusus. Contoh, kita PDPR hampir 2 tahun kan. Calon SPM tahun ni hampir 2 tahun PDPR. Domain ini sangat dekat di hati mereka. Betul, Cikgu. Tentang internet, aplikasi dan juga pelaksanaan PDPR di rumah kan. Seterusnya, kerjaya. Dah sampai peringkat SPM ni, KPM nak anak-anak ada keboleh gajian dan juga keboleh pasaran. Dan kita tak abaikan keterampilan berbahasa. Maknanya kita ada persediaan ini. Mungkin ada yang selepas SPM bekerja. Betul. Ada yang akan melanjutkan pelajaran. Jadi kena sebutlah berkaitan dengan aktiviti yang melibatkan persediaan menyertai alam kerjaya. Kalau nak bekerja sebagai jurutera, kena sambung belajar. Kan? Kena kuasai dulu ilmu dan buat persediaan untuk alam pekerjaan. Baik, ini contoh domain peribadi. Tadi pun dah buat dah domain peribadi. Tapi ini contoh yang lain. Contoh ini saya pilih untuk apa tahu? Tulis sebuah cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerpen. Nisa ingat kan? Nisa minat tak dengan cerpen ni? Sangat minat. Sangat minat Okey. Kita tulis cerita pendek yang menarik berdasarkan peribahasa ni. Carik-carik bulu ayam lama-lama bercantum juga. Yang ni calon kena hati-hati. Kadang-kadang mereka salah faham. Salah tafsir tentang maksud peribahasa ni. Seronok nak jawab domain peribadi, tak faham kehendak soalan. Jadi kena tengok kat sini. Pergaduhan. Samalah macam tadi kita buat 4 perkara tadi tu. Seterusnya, apa lagi? Di sini saya pesan sikit kat situ Cerpen ditulis mengikut penceritaan masing-masing. Asalkan menepati maksud peribahasa. Okey? Kemudian, apa dia maksudnya di situ? Pertelingkahan.
sesama anggota keluarga ataupun adik-beradik. Jangan buat cerita lain, cerita tentang pertelengkahan. Okey. Seterusnya, kita tengok domain awam. Ini dia contoh domain awam. Stimulusnya mengenai pengangkutan awam atau transit awam, merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpangnya tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Ini dekat sini dah memberi idea sebenarnya. Betul, Cikgu. Untuk Nisa dan juga murid-murid lah, tapi Nisa tak ambil SPM lah, murid-murid sekalian. Ini dah membantu ni dari sini sebagai bantuan sebenarnya. Begitu juga dengan contoh. Maknanya untuk dapat jelas, matang dan berkesan ni, kita dah nampak dalam stimulus. Okey. Apa dia fokusnya? Pihak kerajaan menyediakan kemudahan pengangkutan awam. Namun, saya selalu sebut dekat anak murid saya, namun ni ialah masalah. Penanda Cabaran. Cabaran. Masih enggan menggunakan kemudahan ini. Jadi apa yang perlu dibuat ialah langkah. Aplikasikan Lollipop buka Lang CJ. Baik, seterusnya domain pendidikan. Ni ada sajak pula. Kalau bersajak tak cukup masa ni. Kita lihat sajalah sepintas lalu. Apa dia yang kena tulis? Ni wawancara. Maknanya akan ada soalan berformat. Seterusnya ini dia domain kerjaya yang terakhir tengok mutiara kata penuh hikmah dan bijaksana. Maknanya untuk dapat jelas, matang dan berkesan, kita boleh manfaatkan maklumat yang ada dalam stimulus ni. Ingat murid-murid yang ada di rumah, kena manfaatkan maklumat ini supaya dapat jemalangka. Okey, di sini diberikan sedikit penerangan apa yang kita boleh tandakan, kita tandakan. Okey, aplikasikan teknik bacaan. Berikutnya arahannya. Jelaskan persediaan yang perlu anda tu saya lah kan, lakukan untuk mencapai cita-cita. Itu seperti yang dihasratkan dalam KSSM. Baik, okey, saya dah sampai ke slot yang habislah dah habis dah sebenarnya. Dan saya nak beri pesanan berdasarkan beberapa petua kepada murid-murid sekalian. Tolong manfaatkan 4 konstruk ini. Yang pertama, menganalisis. Yang kedua, menilai. Yang ketiga, mengaplikasi. Dan akhir sekali ialah mencipta. Tolong amalkan ini supaya dapat jemalangka dalam karangan bahagian A dan juga karangan bahagian B. Yang penting, kena baca soalan dengan teliti. Okey, jangan abaikan pesanan-pesanan yang diberikan oleh guru anda. Baik, silakan Nisa. Terima kasih cikgu. Saya pula yang macam nak ambil SPM dekat sini cikgu. Saya harapkan murid-murid di rumah dapat segala tips, pesanan dan juga perkongsian yang telah dilakukan oleh Cikgu Asfariza dari SMK Kampung Soeharto Selangor. Adakah pula ada cikgu? Adalah patutnya ataupun wajiblah kita menguasai tema, kita memahami format dan juga menggunakan teknik yang betul untuk mencapai jemalangka. Betul. Penulisan yang jelas, matang, cemerlang dan berkesan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton. Sedikit cikgu ucapan untuk calon-calon SPM 2021. Hampir 2 tahun ni mereka menunggu. Ya, betul. Ucapan saya untuk murid-murid SPM 2021, ada 12 hari lagi. Teruslah berusaha, jangan putus asa, elakkan beri alasan kerana manjada wajada. Siapa yang berusaha, dia akan berjaya. Selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Meremang cikgu yang kat depan ni bila dengar tarikh keramat 2003 itu. Baiklah, terima kasih sekali lagi Cikgu Asfariza dari SMK Kampung Soeharto Selangor. Terima kasih penonton yang sedang menonton Didik TV KPM. Diharapkan hari ini banyak perkara yang anda dapatkan dan dapat lengkapkan diri anda untuk menjawab peperiksaan kelak. Saya ucapkan selamat maju jaya buat calon-calon SPM 2021. Teruskan menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K. Jumpa lagi.